اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kita Kitab Risalah Tauhid setelah tertangguh satu minggu. Muka surat 44, Jawi, Rumi 67. Bukan. Rumi 69. Rumi 69, Jawi 44. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Kita masuk sifat ma'ani. Kita dah selesai sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Sifat nafsiyah satu iaitu wujud. Sifat salbiyah ada 5, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Masuk pula ma'ani. Sifat ma'ani. Yang mana kita dah tahu sifat nafsiyah iaitu wujud. Bila sebut wujud tu dibangsakan kepada zat, iaitu sifat wujud Allah Ta'ala. Bila sebut wujud, Allah lah wujud, diri Allah yang wujud. Bila sebut wujud, kembali kepada Allah. Kita boleh kata kembali kepada zat Allah, boleh juga kata kembali kepada diri Allah. Ataupun yang orang biasa duk cakap, kembali kepada Allah. Bila sebut wujud, apa wujud? Allah lah. Allah wujud. Allah wujud. Wujud Allah. Allah wujud. Sekali je. Bila kata wujud, bila kata Allah ada, maknanya ada tu wujud lah. Jadi seolah-olah bila kata wujud ada tu Allah. Allah tu ada lah. Dia panggil sifat nafsiyah. Diri sendiri. Kembali kepada dirinya sendiri. Sifat salbiah pula, dah bahas banyak kali dah tu. Sifat salbiah pula, dia kembali kepada, dia kembali kepada diri Allah juga. Tapi dia menceritakan tentang hal keadaan. Wujudnya Allah itu. Kalau kata sifat nafsiyah, wujud. Bila sebut Allah, wujud. Yeah. Wujudnya Allah itu, fardu ain ada 5 cerita. 5 ciri. Boleh juga cakap. Cuma ciri itu nampak macam makhluk sikit. Untuk faham boleh lah. 5 cerita. Kembali kepada 5 cerita. Ialah Allah ada wujud. Wujud. Sifat nafsiyah wujud tu. Wujudnya Allah tu apa cerita? Macam mana ceritanya tu? Macam mana cerita wujudnya Allah tu? Kalau kita boleh guna perkataan cerita lah. Kita wujud. Saya wujud. Macam mana cerita wujudnya ni? Cerita dia. Cerita wujud saya macam mana? Ada janggut. Ni cerita dia. Cerita dia pula tak sampai 100 tahun lagi. Maknanya baru. 40-an lebih. Lepas tu pula ceritanya warna kulit. Ceritanya ada 2 mata. Ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan. Akan mati nanti. Tu cerita saya. Tu ceritanya. Tapi wujud. Bila sebut wujud, saya lah wujud. Cerita sikit, nak kenal sikit tentang kewujudan anda. Wujudnya saya pada tahun sekian. Wujudnya saya seorang lelaki. Wujudnya saya jenis manusia, bukan jenis jin, bukan jenis malaikat. Wujudnya saya jenis ada 2 tangan, 2 mata, sempurna panca indera, begitu gini. Tu wujud, cerita wujud. Bila kata Allah tu wujud, ya. Cerita Allah tu apa? Qidam, tidak ada permulaan. Baqa', kekal. Mukhalafatu lil hawadith, tak sama dengan yang baharu. Qiyamu binafsih, berdiri sendiri. Wahdaniyah, esa. Itu cerita Allah.
Banyak lagi, banyak. Tidak terkira banyaknya. Cuma yang fardu ain 5 je. Jadi itu sifat salbiah. Dan sifat salbiah ni, dia bukan jenis ada. Sifat salbiah ni kena ulang sikit lah. Ulang sikit je. Dia bukan jenis ada. Sifat tu bukan jenis ada. Contohnya kalau kita kata air jernih. Bila kita kata air itu jernih, maknanya air itu bersifat dengan jernih. Apa maksud jernih? Tak ada keruh, tak ada hitam, tak ada hijau, tak ada biru, tak ada tanah. Bila sebut jernih, jernih ada tak jernih? Jernih tak ada. Jernih tidak ada. Mana ada jernih? Yang ada air. Bila sebut air jernih, sifatnya jernih. Apa maksud jernih? Apa maksud sifat air itu jernih? Maksudnya tidak ada keruh, tidak ada hitam dan sebagainya. Bila Allah itu ada, ya Allah itu ada. Adanya Allah itu tidak ada permulaan, tidak binasa, tidak sama dengan yang lain, tidak memerlukan yang lain, tidak berbilang-bilang. Itu tidak. Jadi kalau nak faham, ada ke sifat salbiah wujud kidam baqa mukhalafah qiyamu binasi wahdaniyah ni ada ke tak? Tak adalah. Contohnya jernih tadilah, kalau makhluk tu jernih lah, air itu jernih. Ada tak jernih tu? Tu jernih. Itu air. Aku nak tahu ada tak jernih. Tunjukkan. Ataupun bagi pegang ke, bagi nampak ke, bagi bau ke, bagi dengar ke, bagi rasa ke jernih. Jernih mana ada? Habis kau cakap air tu jernih. Itulah. Itu air. Air memanglah ada. Air tu wujud. Jernih. Jernih. Jernih tu tak ada. Aku cuma nak cakap air itu tidak warna hitam, tidak warna hijau, tidak keruh, tidak campuran tanah, tidak semua tu. Jadi aku cakaplah jernih. Jernih tu maksud menafikan keruh. Bila menafikan keruh itulah jernih. Samalah juga sifat salbiah Allah. Bila kata Allah itu ada, ialah adanya Allah tu macam kita ke macam mana? Tak, adanya Allah itu tidak ada permulaan. Tidak, kan menafikan tu. Adanya, jernihnya, air itu jernih, menafikan keruh. Sebab tu cakap jernih. Tapi jernih tu ada ke tidak? Tak ada. Tak ada. Jernih tak ada. Tapi kenapa sebut jernih? Sebab nak menafikan keruh. Allah itu wujud. Ya. Qidam. Qidam ada ke tak? Qidam tak ada. Tak ada. Kenapa sebut qidam kalau qidam tu tak ada? Nak menafikan ada permulaan. Tapi qidam tu sendiri tak ada. Macam biasa duk sebut banyak kali lah. Pecah. Lampu, cermin pecah. Pecah tu mana ada? Kenapa kau cakap pecah? Cermin tu pecah. Sebab dia berkecai kan? Jadi katalah, cermin ada sebiji, asal sebiji. Tiba-tiba dah jadi beberapa biji dah. Jatuh. Kita katalah pecah. Jadi pecah tu ada ke tak? Pecah mana ada? Tunjukkan ni cermin yang telah jadi kecil-kecil. Begitulah sifat salbiah. Dia bukan jenis ada. Tak ada sifat salbiah ni. Tak ada. Bukan bermakna Allah itu ada permulaan, Allah itu ada binasa. Bukan. Maksud sifat tu tak ada. Cuma sekadar menafikan. Yang setengah ulama kata sifat salbiah ni adalah sifat khabariyah. Sifat yang nak mengkhabarkan, nak cerita aja tapi ianya tak ada. Dia cuma faham-faham. Amrun i'tibari ataupun kita panggil sungguh boleh juga. Ni ulangan je ni. Kalau nak faham sifat salbiah, kena dengar yang dekat YouTube yang siri yang ke-44. Ini siri ke-45 dah ni. Tengok siri ke-44 panjang lebar, sejam lebih kita bahas berkaitan dengan sifat salbiah. Ini ulangan aja. Jadi tak ada. Okey. Sekarang ni sifat salbiah ni hanya nak menerangkan tentang Allah sahaja. Allah itu wujud, kewujudan Allah begini ceritanya. Tidak itu, tidak ini, tidak sama dengan makhluk, tidak berbilang, tidak ada permulaan, tidak binasa, tidak. Jadi cerita tu, cerita salbiah adalah satu sifat yang untuk menceritakan tentang Allah dengan cara tidak, dengan cara menafikan. Itu secara ringkaslah. Sifat ma'ani pula masuk kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sifat ma'ani pula adalah kalimah ma'ani itu, muka surat 44 Jawi Rumi 69 tu.
Dan adalah kalimah ma'ni itu pecahan daripada kalimah makna, maknan. Apa maksudnya? Artinya di dalam bahasa Melayu, erti atau tujuan. Okey. Seperti mendengar ialah maknan atau tujuan yang terbit daripada telinga. Dengan kita ni ada telinga, maka bolehlah mendengar. Jadi dengan kita ni ada bukan telinga. Dengan kita ni ada sifat mendengar, kalau kita kata sifat mendengar gitulah, atau pendengar. Dengan ada sifat tu, maka hasillah kita boleh mendengar. Dengan ada sifat pendengar kita, ataupun kalau orang biasa cakap sifat mendengar kita. Dengan ada sifat tu, dengan ada, kalau makhluk dia panggil deria, dengan kita ada deria dengar, maka boleh mendengar. Tu disebut tu. Tujuan deria tadi, dengar, adalah untuk mendengar. Kenapa tak boleh kata telinga? Kenapa tak boleh kata gegendang? Ada gegendang boleh dengar lah, ada telinga boleh dengar. Kenapa tak boleh kata gitu? Secara adatnya, mudah-mudah cakap boleh aja. Tak ada telinga ke? Dengar orang panggil. Tu sekadar mudah-mudah cakap. Hakikatnya, bukan telinga tu yang mendengar. Tak, deria tu. Apa buktinya? Orang pekak, dia ada telinga, dia ada gegendang, tapi tak boleh mendengar. Itulah buktinya. Bukan telinga yang mendengar, bukan gegendang yang menangkap, yang mendengar, bukan. Ada satu deria yang Allah letak dekat gegendang. Ada deria tu boleh dengar. Tak ada deria tu tak boleh dengar, walaupun ada telinga, walaupun ada gegendang. Jadi, deria tadi, kalau makhluk kita panggil deria lah. Boleh kita, kalau Allah kita nisbahkan sifat, tak boleh kata deria. Sifat Allah, yang sifat sama, mendengar. Sifat pendengar, atau boleh kata-kata sifat mendengar. Jadi kalau makhluk tu ada sifat mendengar tadi, maka terbitlah daripada sifat mendengar tu boleh mendengar. Tu dia kata tu. Jadi maknanya kalau kita kata, kalau kita nisbahkan, mana sifat ma'ani yang ada pada kita? Sifat pendengar lah, ataupun sifat mendengar kita tu lah. Ada dalam yang Allah letak dekat telinga, dekat gegendang. Dengan adanya, bolehlah dengar. Tu sifat ma'ani kita. Cuma maka dikatakan Tuhan itu bersifat makna juga, sama. Iaitu sifat mendengar atau sifat pendengar dengan tiada sifat, dengan tiada telinga, kerana ia mendengar tiada telinga. Allah bukan mendengar dengan alat. Contohnya dengan telinga, tidak. Allah mendengar dengan Allah mendengar dengan sifat pendengar. Sifat sama. Bukan dengan alat-alat. Lemahnya kita ni dengar dengan alat, iaitu alat telinga dan gegendang. Yang mana Allah letak sifat pendengar kat situ. Deria dengar dekat gegendang tu. Allah letak. Sebenarnya kita bukan dengar dengan telinga. Tapi Allah letak nak bagi tahu kita ni lemah. Nak dengar pun, dah ada sifat pendengar pun, tak boleh dengar lagi. Kena ada sifat dengar pun, nak kena letak dekat gegendang. Allah tidak. Allah dengar Allah dengan sifat pendengar. Ataupun sifat mendengar. Itu maksud, iaitu sifat mendengar dengan tiada sifat telinga, kerana ia Allah mendengar tiada telinga. Allah tak bagi telinga. Maka jadilah tujuan sifat ma'ani itu ialah sifat yang ada lagi sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat ma'ani itu ada tujuh. Ada tujuh yang mana ada pada Allah. Kalau kita nisbahkan ke kita, makhluk ni ada pada kita. Ada. Ada lagi sungguh. Sifat yang ada. Lagi sabit. Sabit tu sungguh. Berdiri. Ada pada zat Allah Ta'ala. Ada pada diri Allah. Contoh kita, kita ambil contoh kita dulu. Makhluk. Kita kalau nisbahkan ada sifat ma'ani. Ada. Iaitu pendengar lah, kalau kita ambil contoh dengar. Ada. Yang mana sifat pendengar tu, yang ada pada kita tu, ada lagi sungguh. Dengan maksud, ada. Sungguh. Sungguh ni macam mana? Sungguh ni yang kita kata faham-faham amrun i'tibari tadi tu. Yang kita kata, Allah itu kekal. Sifat salbiah tadi. Allah itu kekal. Kekal tu ada ke tak?
Kekal mana ada? Kekal tak ada, tapi sungguh. Macam tadi itulah. Pecah. Pecah ada tak? Pecah mana ada? Yang ada cermin yang telah berkecai. Pecah tak ada. Yang ada cermin telah berkecai. Kita panggil pecah. Tapi walaupun pecah tu tak ada, kalau tunjuk-tunjuk kena ke cermin yang telah berkecai, tapi tak boleh dinafikan pecah itu. Maka pecah tu dia panggil sungguh. Tapi tak ada. Dia tak ada. Pecah tu tak ada, tapi sungguh. Buah kelapa bergolek. Buah kelapa tu ada. Tu buah kelapa. Bergolek tu tak ada. Tak ada diri bergolek tu. Kalau tunjuk kena kat buah kelapa. Tapi tak boleh dinafikan ianya telah bergolek. Yang dipanggil sungguh. Itu sifat salbiah. Setengah orang istilah amrul i'tibari. Sifat ma'ni, dia ada. Lagi sungguh. Maknanya sifat pendengar kita ada lah. Mana sifat pendengar? Tak nampak. Dah Allah tak bagi nampak, tak ada lah. Tu gegendang boleh nampak. Gegendang bukan sifat pendengar. Ada deria. Deria kita boleh tengok tak deria dengar? Engkau ni boleh dengar. Ini bermakna engkau ada deria dengar. Yalah, aku ada deria dengar lah. Dia pekak sebab dia tak ada deria dengar walaupun dia ada telinga. Dia ada gegendang. Jadi, oh, engkau ada deria dengar. Mana deria engkau? Tunjuk kat aku. Memang aku nak pegang ke, aku nak rasa ke, aku nak cium, nak bau ke, nak... Mana deria engkau? Deria dengar. Tak nampak. Tapi hakikatnya dia ada. Kalau Allah bagi nampak, boleh nampak macam mana deria tu. Tapi Allah tak bagi nampak. Maka tak nampak lah. Tapi hakikatnya ada. Dah ada. Sungguh tak? Lagi sungguh. Sebab dengar. Boleh dengar. Lagi sungguh. Ada lagi sungguh. Sifat salbiah, sungguh tapi tak ada. Sungguh saja tapi tak ada. Dia cuma ada pada zihin, tak ada pada kharij kalau istilah tauhid dia. Ada dalam kepala aja. Terang. Terang tak ada. Yang ada cahaya. Terang mana ada? Tunjuk terang, tak boleh tunjuk. Kena dekat lampu, kena dekat cahaya. Makna terang tak ada tapi sungguh. Okey. Lampu ada lagi sungguh. Lampu tu lampu. Dan nampak ni dia lampu dia. Sungguh, lagi sungguh lah, memang sungguh ada lampu. Kitab ada lagi sungguh. Ada kitab ni. Sungguh, lagi sungguh. Sungguh lah ada. Petak tak ada petak. Petak dekat kitab. Dekat kitab ni ada petak. Segi empat tepat. Segi empat ni tak ada, tapi sungguh. Dia tak ada, tapi sungguh. Kitab ada lagi sungguh. Ada tu maksud ni. Boleh tunjuk. Boleh rasa. Sungguh, memang sungguh ada. Tapi kalau petak, tak ada. Tapi sungguh. Sungguh tu maksud tidak dapat dinafikan dia punya petak. Tapi dia ada tak petak ni? Segi empat tepat. Tak ada. Kalau ada tunjuk mana? Mana nak tengok? Mana nak dengar? Mana nak rasa? Tak boleh. Nak kata, tunjuk kena buku. Tunjuk kena kitab. Tunjuk kena. Tak boleh. Merah ada. Merah ada. Sungguh. Sungguh. Tu merah. Ada tu. Tu ada. Boleh dicerap dengan panca indera. Jadi, sifat salbiah, qidam baqa' mukhalafatu lil hawadith qiyamu bi nafsi wahdaniyah, dia tak ada. Tapi sungguh. Sifat ma'ni ada dan sungguh. Sifat ma'ni ada dan sungguh. Sifat ma'ni ni, contohnya macam kalau kita kata kitab ni, kitab risalah tauhid ni, sifat ma'ni dia mana? Sifat ma'ni dia biru ni, merah ni, sifat ma'ni ni. Ada. Sungguh merah. Ada. Inilah sifat ma'ni dia. Merah. Sifat ma'ni kitab ni. Sifat ma'ni kitab ni ada. Tapi segi empat tepat itu salbiah. Boleh menafikan ianya bulat. Maka segi empat tepat tak. Segi empat tepat tak. Tapi sungguh. Merah ada lagi sungguh. Ada buktinya tu. Boleh dicerap dengan panca indera. Ada. Sungguh. Lagi sungguh. Begitulah sifat ma'ni. Itu dia kata kat sini. Maka jadilah Tuhan, maka jadilah tujuan sifat ma'ni itu. Sifat ma'ni itu maksud dia, sifat yang ada, macam merah,
lagi yang ada lagi sabit, lagi sungguh. Sabit pada kitab ni merah. Ada tu ada boleh tengok dengan mata. Sungguh memang sungguhlah merah. Okey. Berdiri pada zat. Kalau dalam merah tadi dia duduk menumpang dekat zat. Zat tu buku lah. Diri buku, dia menumpang merah tu. Sebab sifat ni dia tak boleh duduk sendiri-sendiri. Nak merah aja, keluarkan merah daripada kitab ini, tak boleh. Sebab merah jenis menumpang. Dia menumpang. Dekat kertas dia menumpang, dekat cecair cat dia menumpang, dekat dinding dia menumpang aja. Sifat ni dia menumpang. Dia bukan, dia tak ada diri. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh sendiri. Kalau zat diri dia boleh macam kitab ni. Buku ni boleh berdiri sendiri. Dia boleh, dia ada diri, ni diri dia. Tapi sifat dia menumpang di zat. Sebab tu dia kata berdiri pada zat Allah Taala. Kita tak kata menumpang lah. Jadi sifat ma'ani yang 7 ni ada pada Allah. Sebagaimana kalau makhluk ada sifat pendengar, pelihat, perkata ada pada kita. Contohnya kita bila kita pegang ni sakit. Pedih sikit tepuk ni. Ada sifat perasa lah kita kata. Merasa tu kan, pedih rasa. Ada pada kulit kita semua. Ada sifat tu. Yang sifat tu ada lagi sungguh. Kalau ada mana tak nampak? Allah tak tunjuk. Kalau Allah tunjuk boleh. Boleh nampak. Boleh nampak dicarap dengan panca indera, boleh. Tapi Allah tak tunjuk. Jadi maknanya sifat ma'ani ni jenis ada maujud, ada lagi sungguh. Sebab yang ada mesti sungguh. Yang ada mesti sungguh. Mana boleh ada tapi tak sungguh? Mana boleh? Ada pasti dia sungguh. Tapi kalau sungguh belum tentu ada. Kadang-kadang sungguh aja tapi tak ada. Contohnya bulat. Bulat mana ada tapi sungguh. Bola ada. Bulat dekat bola, bulat kat bola tak ada tapi sungguh. Jadi bila sebut sungguh, kadang-kadang sungguh itu ada, kadang-kadang sungguh itu tak ada. Tengok apa dia. Okay. Tapi kalau ada mesti sungguh. Mana boleh dia ada tapi tak sungguh? Ada mesti sungguh. Jadi sifat ma'ani ni ada yang jenis ada, berbeza dengan sifat nafsiyah, sifat wujud sehingga sifat salbiah dia tak ada tapi sungguh. Sifat ma'ani ada lagi sungguh. Ada pada apa? Pada Allah lah, tengah bincang pada Allah. Kalau cerita tentang kitab, pada kitab lah. Jadi sabit pada fikiran dan wujud pada luaran. Kalau istilah kita nak panggil itulah. Ada pada zihin dan ada pada kharij. Itu istilah. Tak faham itu tak apa. Jika diangkat hijab, maka boleh nampak. Boleh nampak apa? Sifat ma'ani Allah. Kerana kaedahnya kullu mawjudin yusihhu ayyura. Setiap yang wujud, setiap yang ada sah untuk dilihat. Boleh kalau nak tengok. Kalau Allah bagi Allah angkat hijab, boleh. Kalau nak tengok. Jadi nanti mengikut satu pendapat dalam syurga nanti boleh nanti melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam syurga muka penghuni syurga berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Maka boleh melihat Allah di syurga. Nak lihat Allah tak apalah. Macam mana tak boleh tanpa kaifiat. Tak boleh nak cerita macam mana melihat tu. Okey. Jadi melihat tu boleh. Jadi bila boleh melihat Allah, boleh juga melihat qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Boleh tengok, boleh tengok. Nak tengok qudrah. Macam mana? Kalau tengok Allah tu bolehlah nak tengok qudrah. Kenapa boleh tengok pula? Sebab yang ada sah untuk dilihat. Yang ada sah untuk, boleh. Setiap yang ada boleh sah untuk dilihat. Boleh kalau nak lihat. Macam kita pun samalah. Sifat pendengar kita. Kita boleh dengar kerana ada deria dengar. Deria tu sah untuk dilihat. Kalau Allah tunjuk, boleh lihat. Contoh lain. Bila kita cakap ada gelombang. Masuk ke telinga. Gelombang tu ada? Ada. Gelombang tu ada tak? Ada. Bila ada, sah untuk dilihat. Boleh tengok. Cuma kenapa tak nampak? Dah Allah tak kuatkan mata kita. Allah kuatkan level mata, kekuatan mata kita. Boleh tengok. Merah ada tak? Merah ada.
merah ada. Sungguh ada merah. Okey. Bila dia ada, boleh untuk dilihat? Boleh. Boleh untuk dia dengar? Boleh juga untuk dia dengar. Kalau Allah bagi dengar. Nak dengar merah macam mana? Janji ada, boleh lihat dan boleh dengar. Janji ianya ada. Habis kenapa kita tak dengar merah? Kita dengar bunyi-bunyian aja. Kenapa kita tak dengar merah? Sebab Allah tak bagi dengar. Lemahnya kitanya. Jadi, boleh melihat Allah? Boleh. Boleh melihat sifat ma'ani Allah? Boleh. Soalannya, boleh ke melihat qidam baqa Allah? Mukhalafatuhu lil hawadith qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Boleh melihat? Tak boleh. Sebab apa tak boleh lihat? Sebab tak ada. Dia cuma sungguh. Nak lihat kekal Allah macam mana? Lihat kekal tu. Tak boleh lihat kekal. Sebab apa kekal tak ada, dia cuma sungguh. Kekal bukan jenis ada, jenis sungguh aja, jenis amrun i'tibari, ada dalam fikiran semata-mata, faham-faham aja. Habis sifat ma'ani ada, lagi sungguh. Bila ada, boleh tengok. Itu sebab itulah Nabi Musa minta untuk melihat Allah. Nabi Musa minta untuk melihat Allah. Kalaulah melihat Allah itu mustahil, Nabi dia takkan buat kerja mustahil. Dia takkan buat kerja sia-sia. Kita betul Nabi Musa minta melihat Allah, tapi Allah kata kau tengoklah bukit tu kan. Maka pengsanlah Nabi Musa. Cuma poin dia kat sini, Nabi Musa minta melihat Allah dengan maksud harus untuk melihat Allah. Boleh untuk melihat Allah. Kalau Allah bagi. Sebab tu Nabi Musa minta. Cuma nak bila tengok tu macam mana? Dalam kitab Ihya kata Imam Ghazali, melihat Allah adalah sebesar-besar kelazatan. Al-lazah al-kubra. Yang menyebabkan ahli syurga lupa nikmat lain dalam syurga bila melihat Allah. Cuma melihat tu tanpa kaifiat. Melihat tu tanpa, tak boleh nak dicirikan, tak boleh nak diceritakan sebab tanpa kaifiat. Tak boleh nak cerita balik. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Mukhalafatu lil hawadith. Jadi bila melihat Allah, lepas melihat Allah, tak boleh nak cerita balik. Sebab kalau boleh cerita balik, maknanya Allah boleh ceritalah. Cerita balik. Oh, rupa-rupanya macam. Bila boleh merupakan Allah. Tak boleh lah gitu. Habis tu, lepas melihat Allah, tak boleh cerita balik. Oh, lepas tengok Allah, oh macam tu punya Allah. Telah memacamkan Allah. Sedangkan Allah itu tak sama. Bila tak sama, tak ada bandingan, tak sama dengan sesuatu. Bila lihat, tak boleh lah. Tak boleh lah kita nak fikir. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tak sama dengan sesuatu. Tak boleh kita kata, oh rupa-rupanya. Bila kata rupa-rupanya, kita telah merupakan Allah. Bila merupakan Allah, samalah macam sesuatu. Sedangkan Allah tak sama macam sesuatu. Bila melihat Allah, tak boleh cerita balik. Macam kalau kita tak pernah pergi Mekah, cuma dengar-dengar cerita. Bila kita pergi Mekah, oh macam ni keadaan Mekah, Kaabahnya begini. Padahal kita tak pernah tengok sebelum tu. Bila kita tengok, alami sendiri, kita balik-balik, kita boleh cerita kat kawan-kawan. Oh, rupanya begini, Mekahnya begini. Sedangkan melihat Allah, tak boleh cerita balik. Sebab apa? Sebab tak sama dengan, tak boleh cerita. Tak terkeluar. Tak boleh. Sebab dia tak sama. Oh, Allah ni rupanya macam cahaya. Bila kata macam cahaya, dah sama dah dengan yang lain. Sedangkan Allah tak sama. Jadi macam mana? Tak boleh cerita balik. Walaupun jumpa, walaupun dah boleh melihat Allah, tetap juga tak boleh nak menceritakan balik. Sebab melihat Allah tanpa kaifiat, tanpa arah. Macam mana melihat tanpa arah? Sedangkan melihat kat mata, bila melihat biji mata dengan biji mata, melihat, tengok maknanya Allah ada kat depan. Bukan Allah kat depan. Habis itu melihat macam mana? Tak boleh nak cakap. Sebab tu tak boleh cerita. Lepas melihat Allah pun tak boleh nak cerita balik. Sebab bukan kat depan. Habis kalau terbayang, bukan terbayang. Habis itu melihat macam ni. Kalau bukan kat depan, bukan kat tepi, bukan kat kanan, bukan kat kiri, bukan kat atas, bukan kat bawah. Habis itu melihat macam pakai mata macam mana? Kalau pihak mata ada kat depan, nampak kat depan. Bukan. Dia lain, tak sama. Laisa kamitslihi syai', tak sama. Itu pendapat yang pertama. Dapat melihat tadi, melihat sifat ma'ani itu boleh lihat sebab ianya ada. Sebahagian ulama' mengatakan, maksud melihat Allah, ru'yatullah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah,
boleh melihat Allah dekat syurga nanti, bukan maksud melihat. Bukan. Bukan maksud ru'yatullah dengan maksud melihat. Bukan. Ada khilaf ulama lah. Sebagai ulama kata tengok betul dengan mata, tapi tanpa kaifiat. Tak boleh nak cerita tidak bermacam, tak boleh cerita, tak ada macam ni rupa-rupanya, tak ada. Tak boleh terbayang pun. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, maksud melihat Allah adalah bertambah ilmu tentang Allah. Bertambah ilmu tentang Allah. Kerana pada pendapat ni kata, kalau kata boleh melihat Allah, bermakna telah melihat mesti duduk kat depan. Kalaulah dengan makna bertambah ilmu, itu maksud melihat Allah, maka bolehlah menolak yang kata Allah itu berarah. Kalau kata melihat Allah dengan mata, melazimkan Allah tu ada kat depan. Ini pendapat yang kedua ni. Jadi, maksud melihat Allah tu apa? Maksudnya bertambah ilmu tentang Allah. Jadi, dekat dunia, kita hanya boleh kenal Allah tahap yang Allah bagi aja. Kita boleh belajar sifat 20 gitu aja. Sekadar tu 20 sifat je kita boleh kenal Allah. Dengan mengenal sifat-sifatnya. Di akhirat nanti kita boleh banyak lagi tentang Allah, boleh tahu tentang Allah. Banyak lagi. Allah izinkan untuk kita tahu tentang Allah lebih banyak daripada di dunia. Yang mana sifat kesempurnaan Allah tidak terkira banyaknya. Tidak terhitung, infinity. Maka duduk dalam syurga dapat tahu lebih tentang Allah pun infinity. Dan pengetahuan tentang Allah, kefahaman tentang Allah bertambah. Infinity. Kenapa infinity? Kerana Allah juga, kefahaman tentang Allah, sifat kesempurnaan Allah juga tidak terhingga banyaknya. Infinity. Maka tahu, bertambah pengetahuan tentang Allah pun infinity. Tidak terbatas. Dan sesuailah nikmat dekat syurga juga tidak terbatas. Sebab tu, Imam Ghazali kata, lazzatul kubra, kelazatan yang terbesar, melihat Allah ni. Jadi, kelazatan ni adalah ilmu. Barulah kena. Sebab bertambahnya ilmu, bertambah lazat. Sebab tu, dekat dunia ni, konsep dapat ilmu adalah dapat nikmat. Nikmat yang paling agung di dunia adalah ilmu. Itulah nikmat yang paling agung. Lebih agung, lebih nikmat daripada makan, minum, nikah apa semua. Nikmat ilmu lebih lagi. Jadi bila kita dapat ilmu, ada nikmatnya. Sebab tu ada orang lepas mengaji sampai mati. Sebab nikmat ilmu ni Allah, nikmat yang terbesar. Oleh kerana nikmat ilmu adalah nikmat terbesar di dunia, maka nikmat ilmu di akhirat juga adalah yang terbesar, iaitu nikmat melihat Allah dengan maksud bertambah pengetahuan tentang Allah. Bila bertambah pengetahuan tentang Allah, maka nikmat itu nikmat terbesar. Itu maksud ru'yatullah, bukan melihat gitulah. Ada ulama kata gitu. Sebab bila kita melihat, kita tengok, maka natijah, kesan daripada melihat adalah bertambah pengetahuan. Kesan daripada melihat adalah bertambah pengetahuan. Jadi, maksud melihat Allah adalah bertambah pengetahuan. Bukan maksud melihat, bertambah pengetahuan. Bukan melihat Allah secara direct, bukan. Bertambah pengetahuan. Bila bertambah pengetahuan, maka tentang Allah. Seumpama ru'yatullah, melihat Allah. Itu setengah ulama kata gitulah. Sikit. Jadi bila kata melihat Allah ni dapat nampak apa? Dapat nampak Allah dan dapat nampak sifat ma'ani Allah. Pada pendapat yang pertama. Dapat nampak sifat ma'ani Allah. Tak dapat tengok sifat nafsiyah, salbiyah pun tak dapat, sifat ma'nawiyah kita bincang sekejap lagi pun tak dapat tengok. Sebab dia tak ada. Pendapat yang kedua kata bertambah pengetahuan tentang sifat ma'ani Allah. Bertambah, itu maksud ru'yatullah, melihat Allah, kerana maksud melihat adalah bertambah pengetahuan. Bila bertambah pengetahuan tentang Allah, itulah maksud nikmat. Itulah maksud melihat. Nikmat yang terbesar. Jadi, sedikit berkaitan dengan bila kata sifat ma'ani ialah sifat yang ada lagi sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat tu ada, jenis ada. Kalau buku ni kita nisbahkan kepada putih, biru, merah. Dia ada. Maknanya jenis ada. Bila ada, sah untuk dilihat.
Boleh untuk dilihat. Sifat ma'ani pun jenis ada lagi sungguh. Dia tak macam sifat salbiah, tak macam sifat ma'nawiyah. Maka apabila kita kata kuasa menghendaki, apabila kita kata Allah itu kuasa, kita kata Allah itu menghendaki, kita kata Allah itu mengetahui, kita kata Allah itu mendengar, melihat, hidup, berkata-kata, maka perkataan ini menunjukkan ada sifat-sifat bersendirian berdiri pada zat Allah Taala. Kalau buku ni ada sifat-sifat sendiri. Buku lain. Diri buku lain. Sifat ni lain. Yang lain pula. Merah, biru, kuning ni lain. Yang berasingan lah. Yang bersendirian. Begitulah juga perumpamaan bila Allah ada Allah. Dan Allah itu bersifat dengan mendengar. Itu lain. Mendengar, mengetahui, menghendaki. Ada sifat-sifat bersendiri. Yang mana ada pada Allah. Adapun sifat ma'ani itu 7. Apa yang kata tadi daripada tadi 7 perkara. Yang 7 ni yang fardu ain. Sifat ma'ani Allah tidak terhingga banyaknya. Yang ada yang fardu ain 7 aja. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ini sifat ma'ani. Maka sebab dinamakan dia sifat ma'ani kerana sifat itu menunjuk kepada makna-makna wujudiyah yang sabit bagi Allah dan layak dengan kesempurnaannya. Kerana bila disebut dinamakan sifat ma'ani, kerana sifat tu menunjuk ada yang lain pada Allah tu. Macam tu. Yang ada pada Allah, bukan yang lain. Ada pada Allah yang bersendirian, yang ada pada Allah, pada diri Allah. Dia panggil sabit. Jadi sifat-sifat ma'ani ni sabit pada Allah. Kita panggil sabit lah. Ada pada Allah, boleh juga. Ada pada Allah. Lagi sabit. Wujud lagi sabit pada Allah. Dan macam mana tu? Layak dengan kesempurnaannya, wallahu alam tak tahu. Maka hakikatnya, iaitu sifat wujudiyah, sebut ulang balik 3-4 kali dah. Wujudiyah, jenis ada. Sifat ma'ani ni jenis ada. Yang sabit, yang tak dapat dinafikan, ada lagi sabit, lagi sungguh, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia ulang balik. Ada. Kalau kita kata, merah ini berdiri pada zat buku. Putih ini berdiri pada zat buku. Kalau katalah ada bau kan? Bau. Kalau bau kertas. Bau ini berdiri pada zat buku. Boleh kata-kata gitu. Kalau kita tengok macam tu. Jadi mana hakikat itu sifat wujudiyah, ada berdiri, ada. Dah ada sungguh lagi berdiri pada zat Allah Taala yang menyebabkan ada perkara lain. Yang ni nanti ada dulu, iaitu ma'nawiyah. Dengan sebab adanya sifat ma'ani yang 7 menyebabkan ada sifat ma'nawiyah tu nanti dulu. Dan sifat-sifat ini maujud pada kharij. Sifat-sifat ma'ani yang 7 ni, ma'nawiyah kita tangguh dulu, sekejap lagi kita cerita ma'nawiyah. Sifat-sifat ini maujud pada kharij dan maujud pada zihin. Ada pada luaran dan ada pada dalaman. Dalam kepala pun ada, luar pun ada. Maksud luar tu bukan Allah dalam luar. Maksud luar tu maksud ada dalam kepala, dalam fikiran dan ada di luarnya. Jadi kalau contoh macam ni merah ini ada dalam fikiran, memang ada merah. Confirm, boleh tengok lagi. Dan ada pada luaran tu merah. Segi 4 tepat. Ada dalam fikiran, tak ada pada luaran. Buktinya mana dia? Tak kena, nak tunjuk tak boleh. Tunjuk kena kat yang lain, kena buku. Tak kena segi 4. Tak boleh. Tak boleh. Dia ada pada dalam, ada pada zihin, tiada pada kharij. Apa dia? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Merah ada pada zihin dalam kepala, ada pada kharij, ada pada luaran. Tu. Jadi sifat ma'ani ini berarti sifat yang ada pada Allah. Dengan adanya sifat ma'ani melahirkan sifat ma'nawiyah. Nanti kita bincang ma'nawiyah dulu. Okey, contoh Contoh sifat ma'nawiyah dulu sebelum kita masuk. Contohnya air. Air ni air. Berbau harum. Air berbau harum. Okey. Air pula
Contoh air sirap lah kan. Contoh bayangkan air sirap. Berwarna merah. Rasa manis. Jadi air berbau harum, warna merah air sirap dan rasa manis. Harum, merah tengok dengan mata, harum bau dengan hidung, merah tengok dengan mata, manis rasa dengan lidah, itu rasa dengan lidah, itu dia panggil sifat ma'ani bagi air. Sifat ma'ani bagi air adalah air ini, air sirap ni adalah merah, bau, harum, ros dan rasanya manis. Itulah sifat ma'ani. Sifat ma'ani bagi air ni. Okey? Bila ada pada air ni manis, ada pada air ni bila ada pada air ni manis, maka dia melahirkan lagi satu sifat yang lain, iaitu kemanisan. Kemanisan tu sifat ma'nawiyah. Tapi orang Melayu dia gabung sekali. Bila sebut manis, iyalah kemanisan lah tu. Sebab tu, mengikut pendapat Mu'tamad, memadai belajar 13 sifat saja. Sebab sifat ma'nawiyah tak belajar pun tak apa. Sebab apa? Bila belajar sifat ma'ni, dah ada dah sifat ma'nawiyah. Sekali dalam tu. Tu yang Mu'tamad. Bukan sifat 20 Mu'tamad lah. Mu'tamad 13 je. Sebab apa? Bila cerita tentang air ni manis, maknanya kita akan menceritakan sekali lagi tentang kemanisan air itu. Hal keadaan air itu dalam keadaan kemanisan. Oh, merah. Maknanya air itu sifat ma'ani dia merah. Maka dengan ada sifat ma'ani air itu merah, maka melahirkan satu lagi iaitu kemerahan. Kemerahan tu merah lah. Betul, orang Melayu dia gabung sekali. Jadi belajar sifat ma'ani sebenarnya dah faham dah dengan ma'nawiyah. Oi, bau harum. Maka bau harum, maka air ni sifat ma'aninya harum. Bau ros. Dengan bau wanginya air ni, maka terhasil satu lagi sifat dipanggil keharuman. Itulah ma'nawiyah. Yalah harum, keharuman lah, memanglah dia sebuah harum. Lepas tu dia panggil lazim malzum, nanti kita akan masuk. Bila dah kata air tu harum, mestilah ada keharumannya dah harum. Harum keharuman tu samalah. Melayu memang cakap gitu. Jadi Melayu tak ada masalah, dah faham dah sebenarnya. Cuma nak detailkan je lagi. Mari kita tengok sifat ma'nawiyah. Adalah kalimah ma'nawiyah itu, ada soalan? Allah itu tidak sama dengan apa-apa. Macam mana Nabi bagi tahu pada orang Mekah setelah melihat Allah pada peristiwa Isra' Mi'raj? Tak. Nabi tak cerita pun tentang Allah tu begini dengan maksud sebab aku melihat rupa-rupanya. Tak. Allah cerita tadilah. Allah itu wujud, Nabi cerita. Wujudnya Allah tidak ada permulaan. Itulah. Yang kita dah belajar ni lah yang Nabi ajar. Ingat kita belajar ni apa? Inilah yang Nabi ajar. Ini yang Nabi cakap dekat musyrikin Mekah. Lepas tu kita belajar. Lepas tu kita belajar ni. Sifat 20 ni. Sebab Nabi ajar para sahabat tu lah. Cuma bukanlah Nabi ajar sifat 20. Mana ada brand sifat 20 tu. Tapi maksudnya itulah. Ya Allah tidak ada permulaan. Allah itu kekal dan sebagainya. Okay, dan sebagainya. Sebab tu Nabi tak menceritakan sangat tentang melihat Allah pada Isra' Mi'raj. Sebab tu berlaku khilaf di kalangan ulama. Nabi sebenarnya bukan melihat Allah dekat ketika Isra' Mi'raj. Ada khilaf ulama. Sayyidatina Aisyah kata Nabi melihat Allah dengan basirah, dengan mata hati. Bukan dengan melihat dengan mata lendir. Sebahagian ulama yang kata, sebahagian sahabat kata Nabi melihat direct. Sebab tu ada khilaf. Sebab Nabi tak cerita sangat pun tentang melihat Allah. Tak cerita sangat. Cuma Nabi cerita tentang sifat-sifatnya. Allah Maha Kuasa, berkehendak, ilmu. Yang kita dah mengaji ni lah. Nabi tak cerita pun tentang melihat Allah. Tak cerita sangat. Sebab tu berlaku khilaf di kalangan ulama. Adalah sifat ma'nawiyah. Adalah kalimah ma'nawiyah itu nisbah kepada makna. Terbangsa kepada ma'ni. Ma'ni jugalah sifat ma'ni. Maka sifatnya 7, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Kaunuhu tu apa? Kita boleh terjemahkan hal keadaan. Hal keadaan. Kaunuhu qadiran. Allah bersifat dengan qudrah, kuasa. Bila Allah bersifat dengan kuasa,
Mestilah Allah hal keadaannya berkuasa. Macam sama je. Memang kita Melayu memang payah nak faham sebab memang kita dah gabung sekali. Bila berkuasa, mestilah keadaan Allah berkuasa. Sebab Allah ada kuasa, mestilah hal keadaannya berkuasa. Bila seseorang itu ada kuasa, mestilah dia berkuasa. Tu. Sebab tu, kaunuhu qadiran ni, kita faham, Allah bersifat dengan qudrah, kuasa, maka bila Allah bersifat dengan qudrah, maka terhasillah satu keadaan Allah yang berkuasa. Macam sama je. Kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Bila kaun muridan, bila Allah itu ada sifat iradah, menentukan ketentuan, maka hal keadaan Allah yang menentukan. Muridan. Kaunuhu aliman. Bila Allah ada ilmu, maka hal keadaan Allah yang berilmu. Kaunuhu hayyan. Allah ada sifat hayah, hidup. Maka bila Allah ada sifat hayah, maka hal keadaan Allah yang hidup. Kaunuhu sami'an. Mendengar. Bila Allah ada sifat sama', maka bila ada sifat sama' tu, maka hal keadaan Allah mendengar. Kaunuhu basiran. Melihat. Bila Allah melihat, adalah hal keadaan Allah yang melihat. Kaunuhu mutakalliman. Allah ada sifat kalam. Dengan ada sifat kalam, mestilah hal keadaan Allah itu berkata-kata. Maka sebab dinamakan ma'nawiyah kerana ia melazimi. Tetap mengikut akan sifat ma'ni. Melazimi. Melazimi ni macam tak boleh cerai tanggal antara keduanya. Apabila ada A, mesti ataupun wajib ada B. Bila ada A, mesti ada B. Kata gitu kan? Maka B tu melazimi A. B tu ikut A. Ada A, mesti ada B. Ada B, mesti ada A. Ada A, mesti ada B. Jadi kalau macam tu lah, ada A, mesti wajib ada B kalau ada A. Makanya B tu melazimi A. Melazim tu, lazim tu mestilah. Jadi kalau ada qudrah, mesti ada kaunuhu qadiran. Bila Allah itu ada qudrah, mestilah hal keadaan Allah berkuasa. Dia lazim malzum dia panggil. Jika ada longgar, mesti ada kelonggaran. Bila ada adil, mesti ada keadilan. Macam mana adil ada tapi tak ada keadilan? Keadilan. Jadi kalau kita nak faham maknawiyah macam tu lah. Dia ikut sifat ma'ani tadi. Bila Allah itu ada kuasa, mesti hal keadaan Allah tu berkuasa. Mestilah ada berkuasa tu. Sebab Allah tu ada kuasa. Kalau kita minta dekat bos kita, mintalah sikit kelonggaran. Maka bos kita bagi sedikit kelonggaran. Patutnya kena pakai baju batik. Tapi nak minta kelonggaran sikit. Bos kita tu ada kelonggaran. Maka hal keadaan bos kita tu, bos kita tu boleh longgar. Boleh longgarkan. Maka hal keadaannya adalah kelonggaran. Boleh ada kelonggaran. Awak tak apa, tak payah pakai baju batik. Sebab tu saya kata orang Melayu ni dia sama, dia gabung dua perkara tu. Sebab tu kalau kita tengok bila sebut Allah itu kuasa, qudrah, terjemahan dia berkuasa. Hakikatnya qudrah tu bukan berkuasa. Qudrah tu kuasa. Berkuasa tu keadaannya. Samaratu sifat boleh kata juga. Keadaan tu berkuasa tu hal keadaan berkuasa. Tapi qudrah tu bukan berkuasa. Qudrah itu kuasa. Setengah ulama kata perkuasa. Tariq pada Mekah dia terjemahkan perkuasa. Tapi kebanyakan kitab, kita tengok Faridah, kitab Faridah Faraid kan, dia terjemahkan qudrah itu berkuasa. Kerana orang Melayu memang dia campur kuasa dengan berkuasa. Dia campur makni dengan maknawiyah tu, campur sekali dah. Faham-faham gitu dah. Faham-faham sekali dah. Sebab tu kata, berkuasa ni bukan sifat makni. Kuasa yang sifat makni. Bila Allah itu kuasa, barulah keadaan Allah itu berkuasa. Itu baru sifat maknawiyah. Tiba-tiba terjemahkan Allah itu qudrah, maksudnya, ertinya berkuasa. Sebab apa? Jadi gitu. Sebab orang Melayu dah memang campur sekali. Memang kebanyakan kitab bila sebut qudrah adalah berkuasa. Sedangkan qudrah tu bukan berkuasa. Kuasa tu qudrah. Berkuasa tu keadaan dia. Hasil daripada, kesan daripada adanya kuasa,
baru berkuasa. Kesan daripada ada kuasa baru berkuasa. Kudrah itu bukan berkuasa. Berkuasa tu kaunuhu qadiran. Habis keadaan Allah yang berkuasa. Habis kudrah tu apa? Kuasa aja ataupun pekuasa. Pekuasa. Kalau nak tambah pelik sikitlah jadi bunyi. Pekuasa. Jadi tapi dalam kitab-kitab Melayu semua terjemahkan bila sebut kudrah berkuasa. Sedangkan itu bukan maksud sebenar, tapi orang Melayu dah gabung sekali dah. Jadi seperti apabila dikatakan hal keadaan Allah yang berkuasa, hal keadaan Allah yang berkuasa, maka itulah dinamakan sifat ma'nawiyah, iaitu hal keadaan tetap bagi zat Allah Ta'ala dikeranakan oleh sifat kudrah. Bila Allah ada sifat kudrah, maka mestilah Allah itu berkuasa. Sebab ada kuasa, mestilah berkuasa. Okay. Kenapa dia berkuasa? Sebab dia ada kuasa. Bila dia tak ada kuasa, nanti tak adalah kuasa dia. Oleh kerana Allah itu ada kuasa selama-lamanya, maka berkuasalah Allah selama-lamanya. Okay. Jadi berkuasa tu kesan, mudah-mudah cakap lah. Sekejap lagi kita betulkan balik. Ayat ni salah sebenarnya. Sekejap lagi kita betulkan balik. Untuk faham dulu. Oleh kerana Allah itu berkuasa, bermakna Allah ada kuasa. Sebab tu Allah berkuasa. Berkuasa tu kesan daripada, akibat daripada berkuasa Allah tu kerana ada kuasa. Maka Allah berkuasa. Berkuasa tu sifat makni. Ini mudah-mudah cakap. Ini salah cakap ni. Sekejap lagi kita betulkan balik. Okay. Kiaskan sifat-sifat yang lain hingga 7 sifat maknawiyah itu. Maka sifat maknawiyah itu natijah yang terbit daripada sifat makni. Dengan ada sifat makni keluar. Ini pun mudah-mudah cakap. Sekejap lagi kita betulkan balik. Ini nak faham dulu. Dengan ada sifat makni, dia suruh kiaskan satu-satu. Qudrah, iradah. Oleh kerana Allah ada sifat iradah, tentu, sifat kehendak, iradah, kehendak atau sifat kehendak, maka bila ada Allah ada sifat iradah, maka hal keadaan Allah yang berkehendak. Hal keadaan yang berkehendak sebab ada dengan kenapa Allah berkehendak? Sebab Allah ada kehendak. Sebab Allah ada hendak, ada iradah. Bila ada nak tu, bila ada tentu tu, ada nak tu, maka sebab ada nak barulah Allah berkehendak. Qudrah, iradah, ilmu. Dengan sebab Allah ada ilmu, kesan daripada ada ilmu tu, maka Allah berilmu. Hal keadaan Allah yang berilmu kerana Allah ada ilmu, ada sifat ilmu, maka berilmulah. Ini mudah-mudah cakap. Sekejap lagi jangan risau, kita betulkan balik. Salah ni sebenarnya cakap gini. Ilmu hayah, hidup. Dengan Allah itu ada sifat hayah, hidup, maka sebab tu keadaan Allah itu hidup. Sama, dengar, pendengar atau dengar. Melayu cakap mendengar. Sebenarnya bukan, dengar. Dengan Allah ada sifat dengar, sama, maka hal keadaan Allah mendengar. Mendengar tu hasil daripada Allah ada sifat dengar. Basar, melihat. Allah ada basar, lihat. Dengan Allah ada sifat lihat, perlihat, maka dengan sebab tu Allah, hal keadaan Allah melihat. Kalam, sifat kalam, perkata, berkata-kata, Melayu kata. Hakikatnya kata, perkata atau kata. Dengan ada sifat kalam, kata, maka hal keadaan Allah berkata-kata. Ada pun kehendak kerana. Ini nak betulkan balik. Yang tadi nak mudah faham je, nak senang cakap-cakap je. Tapi tak boleh cakap gitu sebenarnya. Dia nak beritahu makna. Ada pun kehendak kerana. Ada pun kehendak kerana. Apa maksud kerana? Kerana dekat mana ni? Dekat sini. Ni. Maka itulah dinamakan sifat maknawiyah, kan? Sifat maknawiyah iaitu sifat maknawiyah ni iaitu hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Taala, ada pada Allah. Sifat maknawiyah tadi ni, hal keadaan tadi yang dikeranakan. Ni kerana tu maksud tu. Yang dikeranakan oleh sifat kudrah. Ada sifat kudrah, kuasa. Kerana ada sifat kuasa, maka hal keadaan Allah berkuasa. Kerana ada sifat kuasa, maka Allah berkuasa. Kerana Allah ada sifat kuasa, kerana Allah ada sifat kuasa, maka kerana itulah Allah berkuasa. Kerana tu, tu. Adapun kehendak kerana tu kena tanda. Yang kata tadi kerana tu, sedangkan kita tahu Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tiba-tiba ada kerana pula. Apa maksud kerana tadi tu? Adapun kehendak kerana dalam ayat tadi, padahal maknawiyah itu bukan makna kerana. Kerana Allah, sudah berapa banyak kerana dah.
Maknawiyah tu ada, bukan hakikatnya sebenarnya kerana tu. Kerana ada, tadi kata kerana ada kudrah, kerana Allah ada kuasa, kerana itulah Allah berkuasa. Sebab ada kuasa. Jadi adanya berkuasanya Allah kerana ada kuasa. Jadi kerana tu untuk mudah faham aja. Bukan masuk kerana sungguh. Kalau kerana sungguh, maka sifat maknawiyah tu ada kerana ada sifat lain. Maka rosak sifat ketuhanan. Kerana pada Allah ada yang dikeranakan. Ada kerana. Ada sebab. Mana boleh? Allah mana boleh dikeranakan dengan satu kerana? Tak boleh. Tapi apa maksud kerana tu? Bukan makna kerana tu. Bukan makna kerana tu kerana. Kerana ni lain pula. Bodoh dah lah macam mana nak faham. Adapun kehendak kerana dalam ayat maka itulah dinamakan maknawiyah, itu hal keadaannya yang tetap bagi zat Allah Ta'ala yang dikeranakan oleh sifat kudrah. Kerana tadi tu, adapun kehendak maksud murad, kehendak maksud kerana tadi tu, maksud kerana apa? Padahal maknawiyah itu bukan makna kerana. Bukan maksud kerana tu. Kenapa pula? Kerana memberi, kalaulah memaksudkan kerana tu dengan maksud kerana, memberi faedah illah bagi ma'lul. Apa maksudnya? Illah tu sebab, ma'lul tu kesan. Jadi memberi faedah kesan, sebab, dan memberi faedah terkesan. Allah bersebab dan Allah terkesan. Kalau kita kata kerana tu maksud kerana. Kenapa sebut kerana-kerana ni? Kerana bahasa Melayu terlalu miskin untuk menjelaskan tentang ketuhanan. Miskin. Malah bahasa Melayu, bahasa terlalu miskin untuk menerangkan tentang rasa pun dah tak boleh dah. Macam mana kita nak menjelaskan tentang rasa sedap? Sedapnya durian ni, sedapnya teh tarik ni. Nyakit nombor 2, teh tarik ni sedap dulu, Allah sedapnya. Macam mana kita nak describe sedap? Tak boleh cakap. Macam mana sedap tu? Dia manis. Manis bukannya sedap. Dia manis tapi dia ada rasa teh. Dia punya teh tu dan manis tadi tu, manis susu tadi, dia sekata nak kata Allah payahlah nak cerita sedap tu. Kerana apa? Kerana bahasa terlalu miskin untuk menerangkan rasa. Bahasa terlalu miskin untuk memberi faham tentang rasa. Itu baru rasa makhluk. Malah bahasa Melayu ni terlalu miskin untuk menerangkan ketuhanan. Lebih-lebih lagi tentang ketuhanan. Jadi oleh sebab tu kena pinjam perkataan, pinjam. Tapi bukan hakikat, pinjam aja. Pinjam perkataan yang miskin tadi tu. Jadi bila nak pinjam, kena kata gitulah dulu pinjam. Iaitu Allah itu berkuasa. Sebab apa Allah berkuasa? Kerana ada kudrah. Oleh kerana Allah ada kudrah, kuasa, maka berkuasalah Allah. Macam orang tu lah. Kalau dia ada kuasa, dia berkuasa. Sekarang ni dia ada kuasa. Dia menang pilihan raya, dia ada kuasa. Sebab tu dia berkuasa, dia boleh buat apa dia suka. Sebab dia ada kuasa. Tunggu dia tak ada kuasa nanti. Jadi kerana dia ada kuasa, kerana itu dia berkuasa. Dia berkuasa kerana ada kuasa. Jika kita kata Allah gitu, Allah berkuasa kerana ada kuasa, maka seolah-olah berkuasa tadi dan seolah-olah kuasa Allah, berkuasanya Allah kerana ada kuasa. Seolah-olah berkuasa dan kuasa itu dua perkara. Seolah-olah Allah berkuasa kerana ada kuasa. Soalan yang lain. Jadi tak boleh kata gitu. Tapi kata juga untuk faham dulu. Jadi nak terangkan. Kalau kata kerana tu betul, kerana Allah berkuasa, kerana ada kuasa, dia memberi faedah sebab dan kesan. Kesan daripada Allah ada kudrah, maka Allah berkuasa. Kesan. Bila buat kesan, maka lemah sifat ketuhanan. Tak boleh kata gitu. Tak boleh. Itu kena renung sikit lah. Dia fardu kifayah ni. Okey. Sekira-kira ma'ani memberi bekas pada maknawiyah. Maknawiyah tu sifat Allah juga. Ma'ani tu sifat Allah juga. Jadi kalau kita kata gitu, maknawiyah ini kerana Allah itu ada kudrah, maka adalah kaunuhu qadiran. Bila Allah itu ada kuasa, maka berkuasalah Allah. Seolah-olah kuasa Allah memberi bekas kepada berkuasa tadi.
Dan sedangkan berkuasa itu adalah sifat juga. Jadi maka Allah telah terkesan. Tu nak cerita pasal tu yang panjang cerita. Dan makna ma'ni, kuasa telah memberi bekas kepada berkuasa. Kepada maknawiyah. Tetapi yang dikehendaki bukan macam tu. Yang dikehendaki di sini berlaziman, lazim malzum, iaitu berdiri kudrah pada zat itu, bahawa dinamakan zat itu qadiran. Yang nak kata bukan, itu nak bagi faham aja. Miskin sangat bahasa ni. Jadi nak cakap mudah-mudah je, mudah-mudah cakap. Macam yang dikata Allah buat alam ni. Allah buat alam dengan kudrahnya. Allah buat alam dengan kudrahnya. Seolah-olah Allah lain, kudrah tu lain. Jadi seolah-olah Allah mengarahkan kudrah untuk buat alam. Bukan, itu mudah-mudah cakap. Allah buat alam. Kenapa Allah buat alam? Allah buat alam dengan kudrahnya. Yang betulnya, hakikatnya, Allah yang bersifat kudrah membuat alam. Tapi kita katalah, kenapa alam ni ada? Allah bersifat iradah, kan, berkehendak. Maka dengan iradah tu lah Allah buat alam ni. Dengan iradah tu lah jadinya alam, adanya alam ni kerana Allah nak jadi. Itu sekadar mudah-mudah cakap. Hakikatnya yang kena cakap macam mana? Yang sebenarnya, Allah yang bersifat iradah nak alam ni ada. Allah yang bersifat kudrah buat alam ini. Itu, tapi mudah-mudah cakap, kudrah Allah lah buat. Itu mudah-mudah cakap. Jadi kalau kata kudrah Allah lah buat, kalau hakikatnya begitu, maknanya Allah suruh kudrah buat. Maka di situ Allah kudrah telah memberi kesan. Bukan Allah bagi kesan, kudrah yang bagi kesan. Maka kat situlah rosak sifat ketuhanan. Macam itulah dia nak takut orang salah faham kat sini. Dia kata tetapi yang dikehendaki di sini berlaziman, iaitu berdiri kudrah pada zat, bahawa dinamakan zat itu qadiran. Dah Allah itu bersifat dengan kudrah, automatiklah Allah itu berkuasa. Sebab Allah ada kudrah. Allah ada kudrah, automatik. Laziman tu boleh kita terjemahkan automatik. Ataupun mestilah, wajiblah, semestinya, lazimnya. Bila ada je kuasa, automatiklah ada sifat berkuasa. Bila Allah itu berkuasa, automatiklah berkuasa. Bila Allah ada kuasa, automatiklah berkuasa. Dia lazim. Jadi bila berkuasa, automatiklah ada kuasa. Bila ada kuasa, automatiklah berkuasa. Automatik tu bahasa sekarang. Bahasa dulu dipanggil lazim. Lazim berdiri kudrah pada zat Allah. Allah ada kudrah, ada kuasa, bahawa kita kata Allah itu berkuasa. Sebab ada pada Allah kuasa. Takut anggap perkara itu berbeza. Maka jadilah sifat ma'ani illah malzumah, dan sifat ma'nawiyah itu ma'lul lazim. Maka jadilah sifat ma'ni itu illah malzumah, sebab yang dilazimi, dan sifat ma'nawiyah itu ma'lul lazim. Sifat ma'nawiyah itu kesan yang melazimi. Dia berpusing-pusing je kat situ. Bila Allah kuasa, mestilah berkuasa. Dah Allah ada kuasa, mestilah berkuasa. Jangan anggap lain-lain, ya. Allah berkuasa kerana Allah ada kuasa, kerana itu Allah berkuasa. Maka kuasa telah memberi bekas ke atas berkuasa tadi. Seolah-olah gitu. Kalau Kelantan mudah faham, seolah-olah kudrah itu sedaging dan berkuasa tak boleh berpisah. Boleh ke? Boleh nak faham. Sebab tu kata orang Melayu, dia kata Allah ada sifat berkuasa. Dia terus kata Allah tu ada sifat berkuasa. Sedangkan berkuasa tu bukan sifat. Itu kesan. Kalau nak kata kesan lah. Kesan daripada ada kuasa, maka baru berkuasa. Tapi kata berkuasa dah. Sebab apa? Sebab kuasa-kuasa tu ada. Berkuasa tu tak ada. Kuasa tu ada. Berkuasa tu tak ada. Berkuasa tu sungguh aja. Berkuasa. Mana berkuasa? Tak boleh tunjuk berkuasa. Tapi kuasa tu ada. Kuasa tu ada. Berkuasa mana ada? Sebab dia faham je. Okey. Ni dah masuk fardu kifayah dah ni. Dah masuk fardu kifayah. Habis. Kesimpulannya lah, dah cukup dah. Sejam lebih dah. Maujud, kesimpulannya, yang maujud, yang ada,
Yang ada ni hanyalah sifat ma'ni. Sifat yang jenis maujud, jenis ada. Sifat yang ada sungguh. Ada lagi sungguh. Sifat ma'ni aja 7. Tu je yang betul-betul sifat yang jenis ada. Sifat ma'dum atau sifat salbiah jenis tak ada. Sifat yang jenis tak ada. Kerana nak menolak je tentang, nak menolak sifat yang tak layak bagi Allah. Tidak ada kesudahan. Allah itu tidak binasa. Tidak ada permulaan. Tidak berbilang-bilang. Tidak sama dengan makhluk. Sebagainya. Dan sifat maknawiyah juga tak ada. Disebut sebagai hal. Ataupun boleh kata faham-faham juga. Bolehlah mudah nak kata faham-faham je. Sebab berkuasa, kita berkuasa tak ada. Berkuasa tak ada. Tapi tidak dapat dinafikan. Kalau kita tengok berkuasa. Oh, berkuasa dia. Tak dapat dinafikan dia berkuasa. Tapi berkuasa tak ada. Yang ada kuasa. Tu ada. Itu sifat makni. Berkuasa tak ada. Pensel yang panjang. Pensel yang panjang. Pada pensel, pensel ada. Pensel maujud. Pensel wujud ada. Yang panjang tak ada. Tidak maujud. Yang panjang. Yang panjang, ia sungguh. Dia masuk dalam konsep pemikiran seseorang. Dalam pemikiran seseorang. Disebut dengan hal. Jadi, pensel ini, hal keadaannya panjang. Panjang tu, yang panjang tu sifat maknawiyah. Kalau nak kata gitulah. Yang panjang. Tapi yang panjang tu mana? Tunjuk-tunjuk, mana boleh? Kena dekat pensel. Pensel tu, sifat, pensel tu zat. Yang panjang tu keadaannya. Yang panjang. Keadaan pensel tadi. Yang panjang. Tapi yang panjang tu tak ada. Tak ada. Mana ada yang panjang? Yang ada pensel. Yang ada pensel. Sikitlah berkaitan dengan contoh-contoh tadi. Mudah-mudahan Allah bagi faham kat kita lah. Tapi dah masuk fardu kifayah juga tu sebenarnya. Yang ujung-ujung tu masuk fardu kifayah lah. Masuk kita sifat yang berta'alluq. Ini juga fardu kifayah. Sifat yang berta'alluq. Sifat ma'ani ini dia ada ta'alluq. Qudrah iradah ilmu sama basar kalam dia ada ta'alluq. Ta'alluq ni macam mana pula? Akan datang. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Yang tak faham ujung-ujung tu tak apa. Sebab pun dah lebih dah sejam ni. Dia sejam je sepatutnya. Dan fardu kifayah yang ujung-ujung. Saya bacalah juga. Nak cubalah. Kalau boleh faham, mudah-mudahan Allah bagi faham. Kita tangguh dulu. InsyaAllah sambung minggu depan. Hari dan waktu yang sama. Selain tasbih kafarah dan surat Allah subhanahu wa ta'ala.